Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim. Li hadratin Nabi Sayyidina Mustafa wal arwah jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya wal amwat. Sya'ulillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hormati Tuan Pengerusi, semulikan Tuan Imam, barisan jawatan kuasa, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, abang-abang, adik-adik, sidang jemaah muslimin muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji selama-lamanya puji-pujian hanya layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas Nabi besar junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ni kita dapat berjumpa. Saat ini kita dapat berkumpul dalam bangunan yang Allah redha, dalam tempat yang Allah suka. Pertama-tamanya saya mengucapkan ribuan terima kasih atas jemputan untuk memberi tazkirah. Saya tak dapat nak memberi, sekadar berkongsi. Apa yang Datuk cerita tadi objektifnya tinggi, kan? Dan saya kata salah orang jemput ni. Saya tak mampu, tak ada ilmu untuk sampai ke tahap begitu. Wallahu alam, mana yang kita capai, kan? Pertamanya saya minta maaf dululah. Jangan marah pula baling telur apa semua kan. Apa ustaz kencing, kan? Oh, lupa saya. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Hafiz yang banyak membantu. Guru Imarah yang banyak bantu. Sebab tadi pun dah salah jalan. Konon-konon action. Pernah pergi ni, kan. Jadi tak payah buka Waze, kan. Rupa dah masuk kawasan kilang. Belok kiri, kan. Rupa tegak dulu, tegak terus saja. Masuk kanan. Okey, kan. Tak apalah, kan. Tak salah, tak belajar, kan. Salah belajar, salah ingat. Ala kulli hal, tuan-tuan, kita bersyukur lagi dan lagi, bersyukur lagi dan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita dapat berada dalam majlis ilmu. Kita dapat berada dalam satu halaqah zikri. Sebutkan juga dalam riwayat lain sebagai majalisul ilmu, yang mana Nabi menggelarkan majlis kita ini sebagai satu taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Biasalah, standard lah. Orang kadang komplain, masjid komplain, surau komplain, kenapa tak macam konsert, tak macam pesta pampai pasal malam, ramai. Kan kalau majlis ilmu alahai, kan. Benda biasa, perkara biasa. Wallahu alam.
Tapi barangkali mungkin sebab apa yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sehingga diberikannya kita syurga sebelum kita mati. Diberikannya kita taman syurga sebelum kita mati. Patut-patut Mak Haji nak masuk syurga ni, nak pergi syurga ni kena apa? Kena mati. Kalau kita tanya siapa nak syurga? Angkat tangan. Macam tak nak je. Semua nak kan. Semua mesti angkat tangan, betul? Kan? Tapi syaratnya mati. Soalan yang kedua, siapa nak mati? Rasanya semua turun tangan balik. Rasanya lah. Kan? Tapi hari ni kita bertuah, kita beruntung. Tak payah mati. Belum mati lagi. Allah dah jemput kita duduk berada dalam taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini untung kita. Sikit tu sebagai mukadimah. Syurga tempat yang penuh dengan kenikmatan. Kenikmatan yang sempurna. Kebahagiaan yang sempurna. Dunia la'ibun wa lahwun. Leka lalai, kan? Seronok juga, bahagia juga. Tapi bahagia dunia tak ke mana. Senang, indah kat dunia pun tak ke mana. Bahagia-bahagia pun, ni contoh. Bahagia-bahagia pun macam pengantin baru dah. Bahagia-bahagia pengantin baru hari bulan. Yang faham-faham lah. 20 hari bulan senyum, senang hati. 25 hari bulan pun senyum, senang hati. Kan? 10 hari bulan, layu je. Masih tu. 10 hari bulan dah layu, dah kendur dah. Order pun dah tak garang. Roti kosong je. Air TO kurang manis. TO cair tu dia, nipis. Duduk kat ujung-ujung gelap-gelap tu. Takut kena bayar. Kan? Sementara sekejap banding dengan bahagia, senang, indah kat syurga. Syurga selama-lamanya, abadan abada. Cerita makan aje lah tuan-tuan. Makan aje. Kita ni kan semua kaki makan, betul? Jarang orang tak suka makan aje. Kan? Ini datang-datang pun belum-belum dah tanya, makan apa malam ni? Kan? Makan apa malam ni? Kan? Bubur. Bubur. Baik aku balik rumah. Biryani. Aku datang. Kan? Makan kat syurga bukan macam dunia. Kat dunia makan tak boleh lebih-lebih. Paling-paling 2 pinggan, 3 pinggan, betul? Lepas tu dah sikit perut nak terberak. Minum 5-6. Lebih-lebih pula kerang, dah kencing manis pula. Isyak semalam elok aja aku tengok. Tak datang subuh, gaot. Baham kambing malam tadi, dah besok dah gaot dah. Tak boleh lebih-lebih. Dekat syurga tak ada masalah. Makanlah berapa banyak. Tak ada kencing, tak ada berak. Hei, habis jadi apa Ustaz? Jadi peluh. Jadi sedawa. Peluh pun wangi, sedawa pun wangi. Indahnya hidup kat syurga. Ini syurga Allah Ta'ala yang kita nak kejar, yang kita nak cari, yang kita nak dapatkan. Nak kejar, nak cari, nak dapat, kat mana? Ada tak syurga dekat Jeram ni? Nak tanya. Siapa tahu dekat-dekat Bakri ni ada syurga? Senang nak pergi. Tuan-tuan faham tak faham? Aku macam nak makan je. Ghaib. Rukun iman 1 sampai 6, semua benda ghaib. Benda tak nampak.
Main percaya. Ni, tuan-tuan. Jadi, nak dapat benda ni, amal pula mesti amal yang betul. Amal yang baik. Amal yang diterima Allah. Nak dapat amal yang baik, amal yang diterima, amal yang betul pula, mestilah berlandaskan ilmu. Jadi malam ni, kita duduk ni tak lain tak bukan adalah untuk beramal. Nak mati pun mati. Tak nak mati pun mati. Aku tak nak matilah. Bini aku muda lagi. Peduli apa malaikat? Dah sampai time, sampai edah dia, matilah. Kan? Alah, malaikat, anak saya kecil-kecil lagi, sial dekat akak ni. Kecil lagi anak akak ni. Laki akak tak sihat ni. Peduli apa malaikat? Dia ambil tahu? Tak ambil tahu pun. La yastakhirun wa la yastaqdimun. Takkan aku tangguhkan dan takkan aku cepatkan. Bila cerita, bila sampai apa? Sampai mati. Sampai masa mati. Tuan-tuan, satu orang menteri zaman Nabi Allah Sulaiman. Kuat makan. Nabi Sulaiman pun buat parti. Buat makan-makan kenduri. Jadi jemput menteri-menteri dia, exco apa semua. Menteri, exco, ketua kampung, ketua rela semua datang. KRT. Jadi datang juga menteri ni. Bukan selera dia makan. Makan free. Macam-macam ada. Raja buat open house. Makan, minum. Tiba-tiba dia terperanjat. Pasal apa? Nampak satu lelaki bertubuh sado. Berdiri di depan pintu. Matanya tajam merenung pada dia tadi. Terperanjat bapa menteri tu. Tak jadi makan. Hilang selera. Tengah sedap-sedap makan mi bandung udang. Hilang selera. Putus. Tengah sedap-sedap minum sirap bandung soda. Terbekun terus. Tak jadi. Habis program, jumpa dengan Raja Sulaiman. Tuanku, tumpang tanyalah. Tadi saya nampak ada lelaki. Sadu, tegap tinggi. Mata tajam mengenong saya. Aura dia, gerun saya tengok. Mana rupa? Dia pun cerita gini. Kata Nabi Sulaiman, itu malaikat maut. Agak kenal pula. Nabi makan tak kenal kan. Malaikat maut lah tu. Kenapa? Tuanku jemput dia ke? Tak ada pula tak jemput malaikat maut. Kan? Dah tu dia datang. Cabut nyawa. Nyawa siapa? Dia gendong awak-awak lah. Alamak tuan, kata dia. Habis aku. Saya ni tuanku, tak pernah absent. Tak pernah ambil CRK. CRK tuan-tuan tahu tak? Tak pernah MC, jarang MC. Tapi hari ni nak minta dengan tolong dengan tuanku. Apa benda ni? Tolonglah bawa saya ni jauh daripada sini. Hantarlah kat mana-mana. Asal jangan malaikat jumpa. Kata Nabi Sulaiman ni, awak ni macam-macam minta ni. Yelah, kesian punya pasal dah lama kerja. Kan? Dah 4 kali dapat APC kan. Jadi layan jugalah. Kan? Hantarkan dekat tengah-tengah laut India sana. Duduk kat pulau sana. Nabi Sulaiman kan boleh perintah angin. Kejap dah sampai. Tak lama kemudian malaikat maut. Jadi tuan-tuan. Apakah persediaan kita sebenarnya? Kita dah tahu dah. Kan? Benda-benda kematian ni pasti
berlaku pada diri kita. Persoalannya persediaan kita. Persiapan kita. Hari ni kita kerja siang malam, bertungkus lu masalah usaha, tak jadi hal. Yang jadi hal, jadi masalah, kita lupa untuk persiapan yang pasti tadi. Buatlah, tak jadi masalah pun. Nabi suruh, Nabi memang suruh. Tapi jangan sampai kita terlupa kepada persiapan kita untuk menghadapi kematian. Orang mati dah tentu mati. Yang hidup, kena buat apa? Kena uruskan yang mati pula. Jangan buat tak tahu. Nak uruskan yang mati pun kena ada ilmu. Tak boleh panggil orang suka-suka. Dah mati, dah nak buat macam mana? Entah. Tak tahu. Nak panggil siapa? Kena panggil orang berkenaan. Naikkan dia. Kalau misalnya Nabi Muhammad kalau apa, baringkan atas bantal, tinggikan bahagian kepala. Kakinya kalau belum mandi, belum siap, kakinya menghadap kiblat. Belum apa-apa dipanggil mayat, dah siap dipanggil jenazah. Kemudian dapat cari minyak. Minyak masak boleh, minyak zaitun boleh. Jangan minyak petrol. Nak buat apa? Sapu pada sendi-sendi, pada siku-siku lutut. Kemudian buat apa lagi ustaz? Cari tali yang elok-elok, ikat bahagian-bahagian perlu kita ikat, kiamkan dia. Kedudukan kiam, macam dalam solat. Ibu jari, ikat bertemu ibu jari, lutut, ikat bertemu lutut. Tangan macam solat, tangan kiri kat bawah, tangan kanan ke atas. Dan segerakan urusan pengkebumian dia. Jangan tangguh. Nak tunggu anak dia balik ustaz. Anak kat mana? Langkawi. Dia pergi jalan kat Langkawi. La ilaha illallah. Nak tunggu adik-beradik dia sampai pergi Kelantan. Lagi Perlis. Abah ni tak apa sihat dah ni. Semput abah makin teruk ni. Baliklah man. Man bukan tak nak balik bah. Man banyak kerja. Man tahu kan man kerja apa ni. Alah. Man nak pergi Sarawak ni. Nak pergi raya ni. Contoh kan. Man sibuk tu ini. Balik. Sibuk. Ani pun sibuk. Ani banyak job ni. Orang nak kahwin ramai masak ni. Jadi pengantin. Susah nak balik. Tapi dan bila bapak mati, mak mati, boleh pula balik. Hilang kerja tadi. Hilang job tadi. Hilang urusan tadi. Balik. Umak. Tadi kata sibuk. Tadi kata ada kerja. Tak boleh balik. Ni boleh pula balik. Geram betul aku. Geram je. Bukan marah, geram aja. Kita kadang-kadang jadi ngendala nak tunggu dia balik. Kita nak tunggu dia balik. Tunggulah ustaz, kejap lagi saya on the way ni. Kita nak nguruskan satu hal. Sekarang kita nak pergi kerja lagi. Yang peliknya bila masih hidup tak boleh balik. Ada kerja. Bila bapak kau dah mati, mak kau dah mati, boleh pula balik, tak ada kerja. Ini. Jangan tangguh-tangguhkan urusan pengkebumian. Jodoh, taubat, mati, solat. Ini benda-benda tak boleh tangguh. Nantilah tua nanti aku taubat. Kalau tua, apa ramai budak food panda tak sempat tua. Betul? Kita nak ambil iktibar. Jadi ini kita kena segerakan. Pihak pengurusan. Haji khairat kematian uruskan dengan segera. Seberapa segera. Kenapa? Kerana urusan si mati dah selesai dah dengan dunia ni. Dah tak ada apa-apa. Qaddimuni kata dia. Ini mayat
jenazah yang baik, yang beriman. Kita tak dengar. Kalau kita dengar, kita tak bawa dia pergi kubur. Kata Nabi, masa kita usung jenazah tu cakap, cepatlah. Tak sabar. Pasal apa? Allah dah kubur dia. Nikmat-nikmat syurga yang menanti dia. Oh, seronok dia. Tapi kalau jenazah tu khabisah, buruk, berdosa, apa pula kata Nabi? Dia tak nak tinggalkan dunia ni. Mana kau nak bawa aku ni? Aku tak nak. Hantar aku balik. Aku tak nak tinggalkan rumah aku, anak aku, bini aku, harta aku. Hantar aku balik. Dia tak nak, tuan-tuan. Nak tak nak, tuan-tuan. Kita hantar dia. Urusan dia dengan dunia dah selesai. Dan dia nak berdepan dengan urusan akhirat. Urusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis. Kita azan. Kita azan sekejap. Azan ke tak? Azan kejap je, syariat. Azan. Saya suka azan. Azan Allah setan jauh. Kita tak payah panggil pawang buat bomoh, tak payah. Jauh setan lagi daripada kampung kita. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah. Qul Muhammadan rasulullah innaka la tukhzil. Tuan-tuan, kalau kita ada program syur, program ilmu, program agama ceramah ke apa, sampai waktu azan kita azan sekejap lah. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa kita azan tadi tu, syaitan, jin, ifrit, hantu malang lari jauh. Saya lupa nama tempat dia. Daripada kampung kita, dalam keadaan terberak-berak, terkentut-kentut. Jauh dia lagi. Lepas tu dia datang balik tak? Datang. Syaitan. Memang dia datang kan. Kita letaklah kat pintu tu. Syaitan dilarang masuk. Pun dia masuk juga. Kan? Kita kamat, dia lagi balik. Kan? Tapi sekurang-kurangnya kita halau dia. Kan? Kita halau dia. Jangan kita tak halau. Sebab tu dalam kampung kita kena ada azan. Macam mana pun kena ada azan. Jangan sampai masjid kita, surau kita tak melaungkan azan. InsyaAllah. Okay. Habis.
Jadi habis dah cerita orang mati. Uruskan kematian adalah kewajipan tuntutan bagi yang hidup. Sebab yang mati tak boleh urus lah, kan? Kalau diurus pula kan payah pula, kan? Kita pula yang mati. Tengok dia mandi, tengok dia pakai baju sendiri, kan? Kan kita pula mati, kan? Jadi urusan kita adalah menguruskan dia sampai ke liang kubur, sampai ke dalam kubur. Tinggallah segalanya. Tinggallah semuanya. Kata Nabi SAW, 3 benda ikut ke kubur. Keluarga, harta, amal. Keluarga ikut tak? Ikutlah. Ikutlah. Anak ikut, isteri ikut, nombor 2, 3, 4 ikut, kan? Isteri ramai, isteri, kan? Ikut semua. Kawan-kawan, sahabat andai, saudara mara ikut pergi kubur. Sampai mana? Sampai dalam kubur ke? Sampai lubang kubur? Tak. Sampai tepi kubur je. Sampai tepi kubur. Kan dah janji masa kahwin sehidup semati. Kan? Sehidup semati. Memanglah. Perjanjian kan hidup, mati. Dia tak cakap 2. Dia abang mati-matilah. Saya hidup nak balik. Betul. Tuan-tuan kena faham perjanjian sehidup semati. Dia bukan sama-sama mati, sama-sama hidup. Tak. Semati, sehidup. Habis cerita. Seorang tapi kubur. Dia ikut. Ada Yuska. Kan? Kereta ikut. Tapi dia tak bawa kereta tu. Yang bawa anak dia, saudara mara dia. Dia naik apa? Dia naik van jenazah nama dia. Lagi eksklusif. Nyandor seorang kat belakang. Dah sampai belum? Dia tanya. Kan? Habis. Balik. Satu harta pun tak tinggal. Kalau dulu, orang dulu ada letak payung. Ada letak payung dulu, kan? Tinggal juga payung. Tuan-tuan, kita nampak amal kita masuk mendahului diri kita. Untunglah kalau kita nampak yang masuk tu amal-amal yang baik. Masuk solat, masuk puasa, masuk sedekah, masuk haji, masuk sedekah, masuk umrah, masuk apa semua. Oh, suka kita. Amal baik dah masuk dah semua. Kita kesalahan. Kan? Okey, kan? Jadi sebagai tanda sayang, tanda kasih, tanda cinta yang hidup kepada si mati. Kata Nabi, bila mati anak Adam, terputus semua hubungan. Kan? Terputus semua hubungan, melainkan beberapa perkara. Semayang pun tonggang. Mana nak doakan kita, tuan-tuan? Dia punya makan pun tak lepas. Dia nak bagi kita makan. Memang taklah. Tak salah tuan nak belajar pandai-pandai. Tapi jangan lupa isi dia dengan pengajian agama. Pastikan dia cukup bekalan nak bantu kita dalam kubur nanti. Harta kita jangan lokek. Jangan kedekut. Ini nak derma. Dia sedekah. Tapi mengidamkan syurga Allah. Macam mana kita? Amal yang begitu, tinggalkan jariah begitu, tak cukup. Masuk kau-kau kat tabung surau, jangan takut. Masuk kau-kau dekat tabung tanah perkuburan, jangan takut. Tak rugi, tuan-tuan. Tak rugi. Ini berniaga perniagaan dengan Allah. Ini namanya perniagaan dengan Allah. Dan Allah menjanjikan takkan rugi. Angka Datuk kau baca sedap. Sedap, Tok. Sedap. Kan? Tapi ada salah sikit lah. Sikit je salah. Betul kan? Kan? Hari ni betulkan sikit. Besok betulkan sikit. Lusa betulkan sikit. Habislah dalam RM7-8. Tuan? Habislah RM7-8 nak umpan dia. Tuan-tuan. Sebulan. 2 bulan. Sebulan. Fatihah dia dah cantik. Fatihah dia dah betul.
Fatihah dia dah baik. Dengan Fatihah tadi dia baca Al-Quran. Dengan Fatihah tadi dia semayang, dia solat. Budak tu besar pula rupanya jadi ustaz. Jadi cikgu menyampaikan pula ajar dulu. Allahu Rabbi. Kita tak tahu bila mati. Bila kita mati, sebab tu kita kena siap 24 jam persiapan kita untuk mati. Habis, tak masuk-masuk tajuk aku. Saya macam tu lah. Yang tahu-tahulah. Habis dah. Kita sekarang nak pergi ke apa? Nak pergi tanggungjawab orang yang hidup kepada orang yang mati. Antaranya menziarahi kubur. Menziarahi kubur. Menziarahi kubur satu sunnah. Satu amalan yang mulia. Sejak daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi perintah kita supaya pergi kubur. Nabi suruh kita ziarah kubur, tuan-tuan. Antaranya sebab apa? Sebab dikasihi Allah Ta'ala kerana kita mengikut perintah dia. Bila kita ziarah kubur, maknanya kita taat Nabi. Nabi yang suruh. Kenapa kau pergi kubur ni? Nabi aku suruh lah. Senang dia jawab kita. Habis cerita. Jangan gaduh-gaduh. Boleh tak boleh pergi kubur? Jawab dia, boleh. Sunat. Dapat pahala. Nabi suruh. Nabi suruh. Siapa Nabi ni? Nabi ni lantikkan Allah. Nabi ni wakil dari kerajaan Allah. Nabi ni bawa pakej bantuan Allah. Kita kalau menteri datang, YB datang, suka tak? Sukalah kita. Wah, YB datang, ada harapan dapat ni bantuan. Menteri datang, ada harapan dapat bantuan. Bajet ketua kampung, pakej bantuan ketua kampung tak sama dengan pakej bantuan Tok Pengulu. Pakej bantuan Tok Pengulu tak sama dengan pakej bantuan DO. Pakej bantuan DO tak sama dengan pakej bantuan Esko. Pakej bantuan Esko tak sama dengan pakej bantuan Menteri Besar. Pakej bantuan Menteri Besar tak sama dengan pakej bantuan Menteri Kabinet. Pakej bantuan Menteri Kabinet tak sama dengan pakej bantuan Perdana Menteri. Pakej bantuan Perdana Menteri dan segala raja, segala menteri-menteri yang ada atas muka bumi yang pernah ada, takkan sama dengan pakej bantuan yang dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dibantu kita, tuan-tuan? Apa pakej dia, tuan-tuan? Keselamatan, kebahagiaan, kenikmatan dunia dan akhirat. Ini yang dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis. Yang kedua, untuk mengingati kita tentang asal-usul kejadian kita. Pergi kubur. Ingat. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang dan kepada Allah kita nak balik. Roh daripada Allah. Allah perintah malaikat tiup dalam rahim mak kita. Pada usia berapa? 4 bulan. 30 hari nutfah. 30 hari alaqah. 40 hari nutfah. 40 hari alaqah. 40 hari mudrah. 120 hari bersamaan dengan 4 bulan. Tak ada nyawa. Tak ada nyawa. Malaikat hantar bateri. Malaikat pasang bateri. Bateri tu cap apa? Cap roh. Nama dia roh. Hidup. Daging tadi. Mula air. Ya Ustaz, kita asal daripada air. Air apa? Air yang hina, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya, siapa pun datang muka bumi ni, berasal daripada air yang hina. Tapi Allah Maha Besar, Maha Pengasih. Semua air yang keluar daripada lubang kemaluan adalah najis. Kecuali air mani. Kenapa? Sebab kita semua berasal daripada air mani. Tak ada orang suka air mani, tuan-tuan. Walaupun kita berasal air mani, tapi jarang ada orang suka pada air mani. Pergi kedai,
Pergi supermarket, dek. Nak beli apa pakcik? Pakcik nak cari air mani lah. Ada? Tak ada jual. Pakcik dah gila katnya. Datang suara pagi-pagi, jumpa air mani segayung kat tangga. Pak Bilal jumpa. Oi, Pak Bilal suka ke marah? Marahlah. Siapa punya kerja ni? Segayung tinggal sini. Marah dia. Geli, menyampah. Tapi jangan lupa, itulah asal kejadian kita. Itulah asal kejadian kita. Yang kita bangga-bangga sangat. Daripada air yang hina, keluar daripada lubang yang hina, masuk dalam lubang yang hina. Keluar balik sebagai manusia, tapi daripada lubang yang hina. Kulu kilir, bawa tahi. Kita ni tong tahi. Tong tahi. Siapa? Semua kita tong tahi. Pergi kulu kilir, bawa najis. Mulia sangat ke? Bawa najis. Yang kita nak action berlagak. Tak ada apa tuan-tuan. Semua kini tong tahi. Kita terlupa yang kita ni bekas tahi sebenarnya. Mati, mayat balik semula ke tanah. Sebab mayat asal, jasad dasar daripada tanah. Roh balik semula kepada Allah. Sebab roh datang daripada Allah. Sebab tu mayat, jasad ni kita ni dua benda. Satu jasad, satu roh. Cantum baru hidup. Pisah kita, mati. Mayat, jasad, jasmani, makan dia, makanan daripada tanah. Sayur, buah, pokok, binatang, semua kan daripada tanah. Sebab kita ni daripada tanah. Makan benda-benda daripada tanah. Ini untuk jasad, jisim. Roh daripada Allah. Makanan roh adalah tasbih, wirid, zikir, takbir, tahlil. Itu makanan roh. Hari ni kita lupa. Sibuk bagi makan jasad je tu. Jasad je kita bagi makan. Dah gemuk, dah gedempul dah. Tapi roh kita tak bagi makan. Roh kita lapar. Roh kita mengengek. Nak makan. Kita tak bagi makan. Yang bagi makan siapa? Setan bagi makan. Sebab tu, rupa manusia, perangai macam setan. Sebab tu keluar istilah ni. Rupa je manusia, perangai macam setan. Sebab roh dibagi makan setan. Roh kena bagi makan. Jangan biar je. Bawa kereta, buka redo. Daripada Muar sampai Kuala Lumpur, redo nyanyi aja. Apa benda ni tuan-tuan? Tak puas-puas ke lagi? Bukalah zikir, bukalah wirid, bukalah Al-Quran. Setengah jam, 1 jam cukuplah redo. Tak, setengah jam lagi, 1 jam lagi, bukalah zikir, wirid. Hiburan halua telinga dah cukup. Hiburan rohani, jasmani, rohani, roh kita nak berhibur juga. Roh kita nak makan juga. Dah, kami membebel lama sangat. Satu tajuk sampai pukul 10. Ketiga, menginsafi diri tentang kematian alam kubur dan hari kiamat. Ziarah kubur untuk insafkan diri kita tentang kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Syarat mati bukan sakit. Syarat mati bukan tua. Dah tua tak lagi mati lah. Belum tahu. Yang muda ramai mati dulu. Betul? Dah sakit dah aku ni. Dah nak mati ni. Kau jagalah aku. Tolong jaga aku mentara aku hidup. Belum tahu. Yang jaga tu berapa ramai mati dulu. Betul? Syarat mati bukan sakit. Syarat mati bukan tua. Syarat mati adalah hidup. Syarat mati hidup. Asalkan hidup, pasti akan mati. Itu syarat mati. Habis, tak nak panjang-panjang. Alam kubur dan hari kiamat. Dah, cukup. Mengambil iktibar tentang apa yang telah berlaku dapat melembutkan kekerasan hati dan dapat mendidik jiwa. Ambil iktibar. Sebab tu Nabi suruh pergi, kita ni pergi ziarah orang mati. Ambil iktibar. Ambil pengajaran. Ini pergi ziarah orang mati, duduk buat pokok, isap rokok. Sawit macam sawit. Okey tak sawit? Agak Sarawak macam Sarawak. Okey tak Sarawak? Benda ni. Ni kan ziarah mati. Apa cerita lara? Tengok kematian tu. Ambil iktibar. Alah, meninggal dah saudara kita. Kan? Dah tak ada dah pengurusi ni.
Bukan mengungsi sini lah, tempat lain. kan? Baik orangnya dulu, suka sedekah, suka tolong orang, kan? Ringan tulang, kan? Dah meninggal, dah tak ada, dah pergi. Ambil iktibar tuan-tuan. Muda lagi, kesian tengoknya, kan? Kesian siapa Ji? Kesian bini dia. Faham tak faham dah. Kan? Mendidik jiwa kita supaya kita dekat dengan kematian, ingat dengan kematian. Kita ni makin lama bukan semakin jauh dengan mati, tapi semakin dekat. Makin dekat. Makin lama bukan makin muda, makin lama makin tua. Mantan pengerusi masjid saya, dia jumpa saya 2 bulan lepas, sebulan 2 lepas. Saya tanya, Ji sihat Ji? Alah, orang tua Ji. Orang tua Ustaz kata dia kan, dah tua dah kan. Sihat orang tua kan. Saya pun dah tua, saya kata. Belum kan. Saya dah banyak uban Ji, kata. Belum tua. Kalau tua macam mana? Dia kata, ni ilmu dia tu, bukan ilmu saya. Saya tapi ni inilah dia yang saya seperawi je. Kata dia nak tahu tua tak tua, tengok kening. Kalau kening ada uban, dah tua. Kalau kening belum beruban, belum tua lagi. Saya balik tengok kening, oh, belum tua lagi. Ada harapan lagi, kan? Harapan apa? Wallahualam lah, kan? Berlaku ihsan kepada orang yang telah meninggalkan kita. Yang dah mati tu, kita jangan lupakan. Ihsan kepada dia, bantu dia, tolong dia dengan cara yang kita boleh tolong. Okey. Kata Rasulullah, perbanyakkan mengingati pemutus nikmat. Kan? Perbanyakkan mengingati pemutus kenikmatan dunia. Nabi suruh kita selalu ingat apa? Ingat kepada pemutus kenikmatan dunia. Kan? Sahabat tanya, apa benda tu pemutus kenikmatan dunia ya Rasulullah? Nabi kata apa? Mati. Kan? Mati. Mati adalah pemutus kenikmatan. Selalu ingat mati. Supaya kita ni redha dengan segala pemberian Allah. Apa yang kita ada hari ni sementara, sekejap aja. Semuanya adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi yang hidup berjarah pula yang dah mati, dan para ulama bersepakat. Mereka katakan ijma' ulama bersepakat. Semua ulama bersetuju. Tak ada ulama yang tak setuju, melainkan ulama tak betul saja. Yang betul semua kata setuju, mengatakan ziarah kubur adalah sunat bagi lelaki. Sunat bagi lelaki. Ada satu cerita, kan? Oh, bukan cerita. Soalan teka-teki. Nak tanya tuan-tuan. Suami dengan isteri. Suami, isteri, suami. Kan? Siapa yang patut mati dulu? Saja nak tanya. Nampak macam dah ngantuk tu. Dah ngantuk dah pun dah. Agak-agak lah. Kan? Antara suami dengan isteri. Mak Ji. Kan? Agak-agak lah antara suami dengan isteri. Siapa yang patut mati dulu? Kan siapa dulu? Siapa dulu? Kalau tanya isteri, dia kata apa? Abanglah dulu. Kalau tanya suami, kan? Isterilah dulu. Biasa gitulah, kan? Kata orang, ni bukan saya kata. Orang kata, tak tahulah. Betul tak betul. Tuan-tuan nak cari, tak cari dah. Kan? Eloknya apa? Eloknya biar isteri mati dulu. Sabar, jangan marah. Jangan marah. Sabarlah. Mata dah marah. Kan? Kenapa? Sebab suami boleh uruskan daripada A sampai Z. Suami boleh uruskan daripada 1 sampai 10. Semua suami boleh uruskan dengan baik, dengan betul. Kalau dia ada ilmu. Isteri tak boleh. Kan? Paling-paling apa dia boleh buat?
Kan, masak kenduri malang gerang. Kan. Ataupun kalau dia nak mandikan jenazah juga, dia boleh mandikan. Kan. Nak juga mandikan, biarlah dia mandikan. Sayang abang. Kan. Dulu masa hidup sama-sama kita mandi kan. Nak mati ni biarlah abang, biarlah saya mandikan abang, buat kali terakhir. Mandikanlah. Mandikan. Sibuk nak kapankan juga. Saya pakailah kapankan. Tapi pikul, bawa pergi kubur, kebumikan, masuk liang boleh? Tak boleh. Tak boleh. Kalau suami boleh? Suami boleh. Suami boleh buat. Sampai daripada A sampai Z. Itu jawab dia lah. Tu kalau tuan-tuan carilah nak pakai, Ustaz nak pakai, tak pakai dah. Kan? Dan marah saya. Marah orang yang ajar saya. Berdasarkan jumhur ulama, ijma' ulama, sepakat ulama mengatakan menziarahi kubur bagi perempuan adalah makruh. Tuan-tuan, saya salin daripada fatwa negeri dalam Malaysia. Bukan saya baca mana-mana, tak. Saya cek link kopi dulu daripada mana. Tuan-tuan, kalau kita nak guna media masa, nak guna teknologi, nak guna Facebook ke apa ke, kan, Google ke apa, pastikan daripada sumber yang sahih. Sahih. Jangan tengok asal sedap berkenan percaya, sedap berkenan percaya. Jangan. Tengok daripada mana punca dia, siapa dia, kan. Yakin tak yakin, kan. Senang cakap, kalau berkaitan dengan agama, pastikan dia daripada jakim, kan. Dapat menahan emosi. Ini sifat orang perempuan dah. Sungguh pun demikian. Terdapat dalil yang mengatakan hukum bagi perempuan menziarahi kubur adalah harus. Kan dah jadi khilaf. Apa berlaku kalau ada khilaf? Khilaf adalah rahmat, tuan-tuan. Dalam agama kita, bila ada khilaf, adalah satu rahmat, satu pemberian, satu melintasi perempuan yang sedang menangis di kubur anaknya. Lalu Rasulullah bersabda yang bermaksud, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Nampak? Rasulullah halang tak? Marah tak? Tegur tak? Tak. Rasulullah kata, sabarlah makcik, kan? Sabar banyak-banyak, kan? Bertakwalah pada Allah. Kan? Budak ni Allah sayang dia. Allah ambil dia cepat. Kan? Rasulullah tak tegur dia. Tak boleh ni nangis. Balik. Jangan dosa. Tak ada. Kan? Rasulullah kata tak ada. Tak apa-apa. Sabar je kata Rasulullah. Ini mana apa? Harus. Dalil yang menunjukkan harus kat sini. Menziarahi kubur bagi perempuan itu tidaklah dilarang. Berpandukan dalil yang tersebut. Habis cerita tentang khilaf ziarah kubur orang perempuan. Dah, jangan gaduh-gaduh. Orang Islam ni, kalau ikut logik, tuan-tuan, tak logik bergaduh. Kerana Allah telah memprogramkan kita. Jangan bergaduh. Apa program dia, Ustaz? Tiap-tiap hari kita solat berjemaah. Semayang satu surau. Semayang satu saf. Belaga bahu. Rapat-rapat. Sekarang tak boleh lah. Kan? Ini norma yang biasa lah. Bukan norma baru, norma dulu. Kan? Rapat saf, belaga bahu. Imam yang sama, tempat yang sama. Satu hari 5 kali berjumpa. Tuan-tuan. Kan? Macam tak logik nak bergaduh. Tak cukup lagi. Allah suruh pula hari Jumaat. Perhimpunan yang lebih besar. Yang hari-hari itu mungkin ada yang pergi kerja tak dapat jumpa. Yang Jumaat cuti, yang kerja tadi cuti, maka datang berkumpul, berjumpa. Dengar nasihat, ittaqullah, takut Allah, semayang sama-sama, tempat yang sama, selawat salam. Tak logik nak bergaduh. Setahun sekali jumpa lagi. Setahun 2 kali, jumpa lagi. Semayang raya pula. Yang jauh-jauh tadi balik. Yang duduk luar tadi balik. Yang seminggu sekali tu tadi tak jumpa. Duduk jauh takkan nak balik. Kan?
Bila kata semayang raya, Aidil Adha, Aidil Fitri yang jauh pun balik. Semayang berjemaah, khutbah apa semua sama bersalam. Tak logik lagi nak gaduh. Seumur hidup sekali pula. Berjumpa, berkumpul, pakai baju putih yang sama tak boleh jahit. Pakai selipar tak boleh tutup. Kepala tak boleh tutup. Berkumpul di tempat yang sama. Berjuta manusia bertawaf di depan Kaabah. Tak logik lagi tuan-tuan kita nak bergaduh. Allah dah programkan kita silaturahim. Setiap hari, setiap bulan, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Seumur hidup diprogramkan kita supaya jangan bergaduh. Tapi kita nak gaduh juga, nak gaduh juga, nak gaduh juga. Sikit punya hal, tok gaduh. Tak gaduh tak sah. Orang Melayu aja suka bergaduh. Oh, pantang. Mana ada orang Melayu main wrestling? Tak boleh. Orang Melayu kalau wrestling habis, balik siap kau, jaga kau. Aku santau, aku pukau. Nak ilah. Tu orang Melayu kan. Alah, bukan Melayu sinilah. Melayu tempat lain, Melayu ni baik kan. Okey. Adab dan larangan menziarahi kubur. Saya cerita mudah ringkas je lah. Yang pertama, beruduklah. Beruduk. Kita beruduk. Berpakaian sopan, menutup aurat. Jangan pergi kubur, pakai seluar pendek pula. Alah, orang dah mati bukan tahu. Siapa kata orang mati tak tahu? Kan Nabi kata dia dengar langkah-langkah kaki kita. Kalau langkah kaki kita dia dengar, apatah lagi perbualan kita, percakapan kita. Sebab tu kita pergi ziarah kubur, jangan cakap benda lara. Benda ngarut. Semalam kau tengok tak Maharaja Lawak? Ketawa, kelakor. Aku suka betul sepatri tu. Benda tu. Kat kubur cerita benda-benda tu. Lara tuan-tuan. Orang dalam kubur tu dengar. Dan kata Nabi, lebih baik pendengaran dia daripada kamu. Orang dalam kubur tu telinga dia lagi kuat dengar dia daripada kita. Cuma apa yang dia dengar masa talqin dah tak boleh nak diamalkan. Dah tak boleh guna. Sebab dalam kubur bukan ilmu yang nak jawab, tapi amal yang nak menjawab. Masih hidup, kalau amal dia sesuai dengan soalan malaikat, dia boleh jawab. Kalau masih hidup tu amal dia tak sesuai, tak kena dengan soalan malaikat, memang tak boleh jawab. Walaupun dia bawa kertas nukil tiru, abah baca ni bah dalam kubur nanti. Tak boleh. Tetap tak boleh. Amal yang nak menjawab, bukan ilmu nak menjawab masa tu. Dia mendengar lebih baik daripada kita, kata Rasulullah. Jadi adab dia, kita cakap benda yang baik-baik. Cakap benda yang elok-elok. Doakan si mati ni. Datang beri salam ke tanah perkuburan. Assalamualaikum ya ahli al-qubur wa inna insyaallah hubikum lahikun. Saya pun nanti insya-Allah akan join awak, akan ikut sama dengan awak. Beri salam pada dia. Ada 3 jenis salam tuan-tuan. Sementara ingat ni, kan dia lupa susah nak keluar. Ada 3 jenis salam Mak Haji Yang pertama, salam yang perlu dijawab. Salam yang perlu dijawab. Kan? Macam saya bagi salam tadi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan pun jawab. Balik rumah kita beri salam. Assalamualaikum. Orang rumah pun jawab. Waalaikumsalam bang. Dah siap kata dia. Nak pergi NSK. Kan? Dah siap dah. Tu salam yang wajib jawab. Kena jawab. Yang kedua, salam yang tak payah jawab. Salam tak payah jawab. Jangan jawab salam tu. Salam apa? Salam Pak Imam. Salam Pak Imam. Salam Pak Imam. Pak Imam habis tahiyat akhir, dia pun beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia kat belakang. Waalaikumsalam. Wah, mentolik. Gila kan? Dengan Pak Imam pun tak betul kan? Jangan terbiat nak jawab salam Pak Imam pula Atau orang sebelah kita beri salam hajian. Semayang jemaah sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita toleh.
Waalaikumsalam ah. Kan? Jangan jawab salam tu, kan? Apa lagi? Yang ketiga, salam yang tak ingin kita dengar orang jawab dia. Yang ketiga, salam yang tak ingin kita dengar orang menjawabnya. Salam apa? Salam ahli kubur. Salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Tiba-tiba dia jawab, Waalaikumsalam. Bertambah lagi seorang ahli kubur lepas tu. Apa salam apa? Terperanjat. Ahli kubur jawab salam. Sudah kacau je. Sajalah tuan-tuan yang ngantuk kan. Pasal dah langkau pukul 9 dah ni kan. Boleh lagi tuan-tuan? Boleh. Boleh. Okey. Afdal pula dalam keadaan berdiri di tepi perkuburan dengan membelakangi kiblat dan menghadap ke arah muka ahli kubur yang dizarahi. Ini cara kita ziarah kubur. Makcik? Kan? Ziarah kubur beri salam pada ahli kubur dulu. Dah masuk sampai kat kubur mak kita, ayah kita, atuk kita, beri salam pada mereka pula. Assalamualaikum warahmatullahi mak. Apa khabar? Saja je kan. Dia dengar tak? Kata Rasulullah, dia dengar. Kata Rasulullah, dia suka, dia gembira kita datang. Sebab dia sunyi tuan-tuan. Saya cakap macam ni, saya tersentuh tuan-tuan. Dah berapa bulan tak pergi kubur mak. Dia suka kita datang. Sebab kat sana dia sunyi. Bila kita datang macam anak dia balik kampung, anak dia balik rumah. Suka, anak mak datang. Kan? Anak mak datang, kata dia. Kan? Suka dia kita datang. Kan? Kawan-kawan semua dia tengok sebelah. Untunglah kau, anak kau rajin datang. Anak kau rajin tengok kau, ziarah kau, doa kau. Kan? Apa bacaan dia? Sayyidina Muhammad. Tak ada bacaan khusus. Bacaan khusus tak ada. Kan? Baca je apa yang tuan-tuan tahu. Senang baca apa? Baca Qul Allah 3 kali. Sebab Qul Allah 3 kali sama macam sebiji Quran. Kan? Itu senang baca. Kan? Pandai lagi tambah. Kan? Baca apa lagi? Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Pandai lagi baca Alif Lam Mim. Pandai lagi apa? Baca doa Allahumma fillaha warhamha. Kan? Allahumma la tahrimna ajraha. Tambah lagi. Kan? Buat aja apa yang patut. Tasbih, wirid, zikir, baca Yasin. Untuk apa? Untuk si mati. Kan? Jadi, jawapannya tak ada bacaan khusus. Tak ada. Kan? Lagi banyak tuan-tuan baca, lagi bagus. Kan? Itu cerita dia. Kan? Menerangi kubur. Boleh? Kalau anak baca, lagi bagus. Kan? Anak baca sebab sampai. Kan? Memang sampai kalau anak baca. Kalau Pak Imam baca, Pak Bilal, orang surau baca, belum garanti sampai. Ini yang kita marah. Geram betul saya. Jemput Pak Imam datang rumah saya, buat tahlil mak saya, arwah mak saya. Pak Imam pun hegih-hegih datang, Pak Bilal datang, pengusi datang. Naik atas rumah baca tahlil, doa, wirid untuk arwah mak dia. Dia kat mana? Kat dapur. Bagus ji, duduk bawah, isap rokok. Kuk bercerita kat bawah. Geram betul aku. Saya geram. Kalau saya panggil, awak sini. Naik baca. Saya tak peduli. Orang tak suka, saya tak suka lah. Sini, awak dah jemput, awak tak baca mesin. Memang saya buat ni, saya buat. Saya baca, kita baca tuan-tuan, belum terima. Belum tentu Allah terima. Belum tentu Allah sampaikan pada si mati. Belum tentu. Tapi kalau Allah nak sampaikan, sampai. Kan? Suka hati Allah lah, terpulang pada Allah. Kalau sampai. Tapi ada harapan sampai. Daripada tak baca, biar baca kan. Daripada tak doakan, biar doakan. Kan? Tapi kalau anak dia yang baca, dah tentu sampai. Masalahnya anak tak baca.
Duduk kat bawah. Wah, aku memang naik darah aku. Kan? Bukan marah, geram. Geram kan. Haji yang takut, tak garang pun. Acam aje, acah-acah aje. Okey. Pergi kubur, adab dia apa tadi? Dah sampai beri salam ke arwah. Kan? Cara dia macam macam kita baca talqin. Ngadap muka dia. Macam kita baca talqin. Makcik ke nak kena contoh ke dah faham? Belakangkan kiblat. Cara dia membelakangkan kiblat, ngadap pada muka dia. Itu cara dia. Ni adab yang betul. Pasal kita hari ni kan kita nak bincang tentang adab kan. Adab betul, ngadap muka dia, duduk depan muka dia. Seolah-olah dia hidup. Hormat dia seolah-olah dia hidup. Makruh kita duduk dekat kepuk. Makruh kita duduk dekat kepuk kalau tanpa keperluan, tanpa hajat, tanpa darurat. Tak apa. Kepuk tu jangan. Kepuk. Sebab bila kita duduk kat kepuk, kita tunjuk bontot kita kat dia. Tuan-tuan, dia macam hidup tuan-tuan. Cuma hidup alam lain. Kan? Kita duduk, tengok bontot aku ni. Cantik tak? Tuan-tuan suka tak orang tunjuk bontot kat tuan-tuan? Tak suka kan? Tak suka kan? Macam tu juga si mati. Tak suka. Kalau tak ada hajat, tak ada keperluan, tak ada darurat, jangan duduk. Hukum pasang kepuk. Bagus tu, terima kasih. Hukum pasang kepuk harus kalau kita tak menyusahkan urusan orang lain. Boleh. Syarat jangan membebankan. Contoh, sampai kita makan kawasan. Jangan. Buat yang simple aja. Yang mudah aja. Kan? Ada orang dia buat kepuk tapi bim bawah besar. Sampai orang sebelah nak gali kubur pun susah. Takut sebab mata cangkul kena dengan bim dia tadi. Simen yang bawah tadi tu. Jangan. Tak boleh. Kan? Jadi haram macam tu. Jadi haram. Yang boleh hanya benda yang mudah. Simple. Macam batu-batu, macam kepuk yang mudah tu lah. Kepuk yang, apa nak cakap Tak pandai saya nak cakap. Pasal siap Mudah hali mudah hali. Yang selak-selak tu lah tu. Tu baru datang bukan. Yang selak-selak tu. Senang. Kan. Jangan menonjol. Kecuali kalau tanah tu tanah bapak dia. Kan. Bapak dia punya tanah, lantak lah. Saiz tinggi kepuk. Tak ada. Jangan, yang penting kita jangan menyusahkan orang, jangan makan kawasan. Ada orang buat pagar. Pagar. Bukan tak ada masalah tu. Jangan sampai menimbulkan rasa ni laki aku ni orang kaya, pilot, datuk ni, Tan Sri ni. Kan? Hoi, kepuk dia sini. Melengkor-lengkor macam naga gitu. Itu dah datang riak. Dah datang ujub. Jadi haram. Dia salah. Jadi dosa. Senang cakap. Tulis nama asal lu tak boleh. Asal-asal memang tak boleh. Memang tak boleh. Kan? Tapi bila kata ulama' berbincang, kan? Ada pendapat, ada dalil, mereka mengeluarkan fatwa harus. Harus untuk kemudahan, ya betul. Cat kubur tak boleh. Cat kubur tak boleh. Kecuali sabar dulu. Kan? Kecuali dengan niat nak membersihkan kubur tadi. Jangan cat warna-warni. Mentang-mentang lah si mati dulu ni kerja dekat NSK. Kan? Dia cat kali NSK. Merah, hijau, kuning, biru. Kan? Mentang-mentang lah si mati ni dulu polis. Cat warna biru polis. Ada tulis lambang. Jangan. Yang dibolehkan warna apa? Putih.
Ustaz bersih. Sebab nak nampak bersih. Nak nampak bersih. Kan? Tail memang tak boleh. Tail. Ada orang kubur dia pasang tail. Berwarna-warni. Kadang-kadang dah macam kubur Cina dah kita tengok. Kan? Apa benda lah. Kan? Sebab tail tadi tuan-tuan. Nak pasang tail tu, kepuk kena kuat tu. Kan? Marble marble saya tak marble. Kepuk kena kuat. Bila kepuk nak kuat, bawah tu ada beam. Kan? Beam tadi tu yang dah jadi hal. Beam tadi tu di kawasan makan kosongan. Lepas tu tak cukup pula tu. Dia buat bangku pula kat tepi tu. Kalau dia buat beam yang tidak Tak apa. Yang tu tak salah. Macam siapa cakap yang pasang siap tu senang. Macam tu. Tail ni dah masuk membazir. Kan? Masuk membazir. Membazir kita tak boleh. Dekat tanah kubur membazir pun tak boleh. Sampai kalau tak payung pun tak boleh. Kenapa sekarang tak boleh tak payung? Membazir. Kan? Pembaziran tu jangan ada kat situ. Kita nak jaga adab sampai macam tu. Warna putih, bersih. Kan? Kemudian, selamat batu tadi dulu tak boleh nama. Tapi sekarang dah dibolehkan, diharuskan. Benda-benda macam tu lah. Okey. Balik kita pada okey. Tanam kubur pula. Tanam di kubur yang berasingan. Kan? Tanam kubur berasingan. Kan? Tanam kubur tak berasingan, kan? Tidak menjadi hal, tidak menjadi salah selagi tak menimbulkan fitnah. Tak jadi fitnah. Kan? Kenapa tanam tu? Dulu tu belajar ilmu hitam. Syiah. Jangan sampai menimbulkan fitnah. Jangan jadi buah mulut orang. Jangan jadi cerita. Eloknya, kalau dah jadi tanah perkuburan, dah tanam kat situ, buka je tanah tu. Wakafkan tanah tadi, terus sebagai tanah perkuburan. Lagi bagus. Habis cerita, senang. Macam tu. Kan? Okey. Hal ini diamalkan ketika baca talqin. Baca talqin. Talqin ni siapa baca? Orang hidup baca untuk si mati. Tuan-tuan, talqin ni adalah sunnah Nabi SAW. Hadis Bara' bin Azib. Satu hari, kami memikul jenazah seorang ansar untuk dikebumikan. Dah siap bumi, kata Bara', Rasulullah duduk dan kami mengelilingi perkuburan tadi. Termenung. Tunggu apa Rasulullah nak cakap. Macam batang kayu kami ni. Kemudian, apa kata Rasulullah? Berdoalah kamu untuk si mati. Kerana dia sekarang ni sedang diuji oleh Allah. Menghadapi fitnah kubur. Berdoalah kamu untuk si mati. Nampak? Nabi berkhutbah. Nabi beri ceramah. Masa dekat tepi kubur. Peristiwa ni. Ini dalil yang kita pakai untuk jadikan sebagai talqin. Talqin. Jadi kalau Pak Imam kampung kita boleh tazkirah sendiri, boleh beri ceramah sendiri, tak payah tengok teks dekat tepi kubur, silakan, tak ada masalah. Baca talqin sendiri. Hari ini Jabatan Agama nak mudahkan. Ada teks khusus, yang boleh hafal, yang tak boleh hafal baca. Yang disebut sebagai talqin. Ada orang kata bid'ah. Ada puak-puak kata bid'ah. Bid'ah tang mana? Macamlah ulama' kita ni. Macamlah ustaz. Dia je yang belajar. Dia je yang betul. Kullu bid'atun dalalah. Ad-dalalatun finnar. Senang dia tu hukum. Ini puak-puak tu kan. Tuan-tuan pun faham lah. Okey. Disunatkan kita berpaling ke arah kiblat dan mengangkat kedua belah tangan untuk berdoa. Ini pula dah siap-siap. Nak doa, ngadap kiblat pula. Tadi membelakangkan kiblat.
Nak doa menghadap kiblat pula. Maknanya apa? Maknanya pusing balik. Macam kita semayang tuan-tuan. Semayang ni kan. Sunnah Nabi SAW sebenarnya apa yang Nabi buat lepas semayang, Nabi lepas Allahumma Allahumma salli astaghfirullah alladzi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu, lepas la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Nabi akan pusing menghadap kepada jemaah. Tu sunnah. Masa Allah majinna tu dia dah pusing dah. Dan menghadap jemaah, Allah majinna minanna. Dah pusing macam ni. Dan doa menghadap membelakangkan kiblat. Cuma ada satu rawi lagi riwayat kata Nabi belah paha sebelah kiri dia menghadap ke kiblat. Ada dua cara sembahyang ni. Tuan-tuan memang sunat menghadap kiblat untuk berdoa, tapi dalam masa-masa tertentu Nabi ajar kan cara yang lain. Apa yang Nabi buat tu sunnah juga, cara juga. Ikut je kan, ikut aja. Kenapa? Kerana ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila buat, kita dapat pahala. Ikut sunnah Nabi SAW. Okey. Dah jauh sangat masa. Tuan-tuan dah ngantuk, dah lapar kan? Kita nak pergi kat conclusion dia je. Adapun bagi wanita yang kematian suami, haram mengikuti jenazah suaminya ke kubur. Perasan tak ni? Nak ikut juga. Kenapa tak boleh? Dah jatuh iddah dia. Dah duduk dalam iddah dia 4 bulan 10 hari. Ramai-ramai tuan-tuan, dalam tempoh tu dia kena berihdad. Apa makna ihdad? Berkabung. Tak boleh suka-suka keluar rumah kan, kecuali untuk keperluan kan. Nak makan, nak minum, nak pergi kedai, nak kerja. Jangan sampai nak kerja pun tak pergi. Kenapa lama tak datang ni? Saya berkabung bos kan. 4 bulan ni saya tak keluar rumah. Jangan kan. Tak boleh pula kan. Kerja tak apa kan. Rumah terbakar kan. Bomba panggil, keluar mak haji, keluar kak, keluar. Tak boleh. Akak tak boleh keluar rumah. Gentung lah kau kat dalam. Kan? Kena faham-faham lah. Kan? Maknanya ihdat tadi, kena faham-faham patut-patutlah. Kan? Okey, sebetulnya waris dan tetangga yang lelaki boleh membantu menguruskan jenazah agar isterinya tidak terbeban dan melaksanakan iddah dengan tenang. Patutnya ini urusan kita sebagai jiran tetangga, saudara mara. Kan? Perempuan lain hukum asalnya tadi makruh. Tapi ada khilaf mengatakan harus selagi tak mendatangkan fitnah. Kalau ada fitnah jadi apa? Haram. Haram tadi yang isteri. Orang lain yang bukan isteri. Harus. Kalau Tapi untuk menghantar tak boleh. Masa ramai tak boleh. Sebab masa ramai tadi ada fitnah. Nak buat juga lepas dah balik. Isteri tadi kalau lepas dah balik boleh. Menghantar tadi tak boleh. Ada hajat, ada keperluan, diharuskan, dibolehkan bersama dengan apa? Mahramnya. Nak mengelakkan daripada fitnah tadi. 4 bulan 10 hari. 4 bulan ihdat tadi. Yang penting pastikan jangan jadi fitnah. Tapi perempuan yang lain tadi jatuh hukum dia tak haram. Dia tak haram. Kan? Perempuan lain nak datang pun sama. Masa ke bumi tak boleh. Memang tak boleh. Tolong tuan-tuan. Masa ke bumi perempuan ni saya kan memang kata tak boleh. Sebab perempuan ni banyak menimbulkan fitnah. Sangat menimbulkan fitnah. Kan? Masuk kubur dah lama tak ngacun. Kubur dah lama tak potong rumput. Sampai pintu kubur dia dah angkat kain. Pagat betis. Kan? Yang belakang dia pikul keranda. Alamak tuan. Kan? Dah tak tentu arah dah. Tengah sikit rumput makin tinggi. Dia angkat lagi sampai pagat lutut. Sudah kacau.
Habis orang. Kan? Mau terbalik kan dia tu orang. Lepas tu Pak Imam baca talqin, dia duduk depan. Nak ini cerita betul kak? Memang cerita betul ni. Kan? Kita pun pernah rasa kena kan. Duduk depan, kibur tudung. Kan? La ilaha illallah. Kan? Yang dikatakan haram di kawasan mana? Jangan dekat dengan kawasan tu. Jauh. Jangan sibuk dengan urusan perkebumian. Jangan sibuk dengan urusan perkebumian. Duduk luar dulu. Di sini dekat surau ni lah. Duduk surau dulu. Dah selesai dah apa semua kan. Tak tentu arah kita buat kerja. Tak tentu arah. Umur dia sama ke? Jangan. Kena Pak Imam pula dah 5 tahun bini mati. Dah 4 tahun bini mati. Alamak tuan. Depan ni anak dara pula kibur. Wahai semati, wahai. 3-4 kali wahai, tak lepas. Kan? 3-4 kali wahai tak lepas. Ini yang kita tak nak. Kan? Fitnah ni menyusahkan orang, mengganggu orang. Kan? Emosi dia lagi menangis. Kan? Kita nak buat kerja. Nak uruskan. Kan? Lepas yang hantar jenazah ni tinggalkan kubur tu, dia orang dah boleh masuk. Maknanya tanpa Okey. dengan Nak ziarah. Kan? Kecuali keperluan. yang perempuan ni lah. Kecuali keperluan yang diharuskan pada asalnya adalah orang yang menguruskan jenazah tadi. Kalau tak ada orang lelaki, contoh, tak ada orang lelaki, perempuan juga kena uruskan, baru datang harus. Asal-asal hukum harus. Asal-asal hukum harus datang macam tu. Kan? Tapi, bila ada khilaf berlaku, kan, ulama' kata selagi tak datang fitnah, selagi tak menimbulkan fitnah, tak ada cerita-cerita pelik, kan, silakan. Maknanya apa? Jangan ada orang luar dalam kawasan tu. Yang boleh ada apa? Kaum keluarga je. Anak dia contoh, abang dia contoh. Kan? Yang peliknya, tak nak pula. Sibuk masa Pak Imam ada, Pak Bilal ada, Tok Noja ada, Ketua Kampung ada. Masa tu dia sibuk. Kan? Pak Imam balik, dia pun balik. Kan? Jangan dulu. Patutnya awak tunggu, dah siap, dah selesai. Kan? Baru awak datang. Masuk. Kan? Ada hajat. Kerana hajat. Kan? Kerana ada hajat. Kan? Suami saya ni kan, ada hajat dia. Tapi hukum asal ihdat tak boleh. Hukum asal edah tetap tak boleh. Ini cerita hukum asal. Hukum asal dia. Tetap tak boleh. Kecuali kerana darurat dan keperluan. Bila berlaku khilaf, ulama' bagi kelonggaran selagi tak berlaku fitnah. Betul faham? Boleh faham Ustaz Maaf Ustaz, kalau salah tolong betulkan Ustaz. Selagi asal hukum tak boleh. Jangan main-main tuan-tuan dengan edah mati. Edah mati. Satu hari seorang perempuan keluar rumah, dia kematian suami. Nabi nampak, Nabi tanya, nak pergi mana ni makcik? Macam itulah lebih kurang kan. Kata dia, saya nak pergi petik buah kurma ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Moga-moga kamu dapat keberkatan dan dapat bersedekah dengan hasil yang kamu petik tu. Rasulullah halang tak? Tak halang. Maknanya ada keharusan dekat situ. Ada keperluan, ada darurat, ada kehendak. Ada kelonggaran, ada bolehnya kat situ. Okey. Makruh bagi perempuan. Boleh lagi ni? Boleh lagi? Boleh Sikit lagi 5 minit lagi. Makruh bagi wanita untuk menziarahi kubur sama ada berhaid atau tidak. Makruh bagi wanita untuk menziarahi kubur sama ada berhaid atau tidak kecuali kubur Rasulullah. Ini hukum asal tadi. Kan? Kalau haid makruh. Haid makruh. Kan? Dia tak jatuh haram, tapi dia jatuh makruh. Kecuali kubur Rasulullah. Kan? Pendapat lain mengatakan harus sekiranya aman daripada fitnah. Sekali lagi ulang semula. Kan? Tadi kita tak baca, kita mencakap je. Kan?
Pendapat lain mengatakan harus, boleh. Selagi tak ada fitnah. Asal hukum makruh. Tapi kalau tak ada fitnah, jadi harus. Harus ni dapat pahala tak? Tak ada apa-apa pun. Buatlah. Tak salah. Dia cuma tak salah je. Bila dapat pahala? Bila kita baca ayat tadi. Beri salam tadi. Dapat pahala. Masuk baca Fatihah dapat pahala. Doakan dapat pahala. Baca ayat suci Quran dapat pahala. Itu baru datang pahala dia. Pergi, datang, tak ada pahala sebab harus. Tapi kalau orang lelaki datang, hukumnya sunat. Dapat pahala. Haram. Dah ngantuk dah tu. Dah ngantuk kan. Tak apa je, saya faham. Memang dah lama. Kita kalau dah lama memang lose focus. Sebab tu kuliah memang tak ada lama. Mula-mula yang dengar akan lose. Kejap lagi yang cakap pun akan lose. Ni nak lose ni. Air pun tak ada. La ilaha illallah. Aku malah nak cakap kan. La in syakartum la azidannakum kan. Mudah-mudahan lepas ni adalah ada pesoren lah kan. Sebaik air hujan kalau air panas kan. Dah tak apa. Cukup. Tak apa je. Dah. Dah habis. Kita dah berhenti. Tak apa je. Cukup. Macam katakan kubur mak dengan ayah kita berjauhan dalam satu kawasan tapi berjauhan. Kita ziarah satu persatu lah, tapi kita bacakan macam katakan baca Yasin ke tahlil ke di satu tempat saja. Sampai tak? Kalau kita kat rumah pun sampai. Maksudnya kata Ustaz tadi kan apa yang sunatnya berdepan dengan kubur yang Yang tu dapat sunat. Yang tu sunat menziarahi. Pahala ziarah kubur mak kita. Contohlah mak sana, ayah sana. Kan? Tak sempat lagi ni. Sempat ziarah satu je. Kan? Okey. Kita baca, jamak je kan? Kita baca, tetap sampai pada mak kita, tetap sampai pada ayah kita. Sebab kita anak dia. Sunat pahala, dapat sunat pahala ziarah mak. Tak dapat sunat pahala ziarah bapak. Kan? Sebab tu kita, maksud saya tadi, kita ziarah dulu kubur ayah, lepas tu ziarah kubur mak, kita baca katakan baca tahlil tadi di kubur mak saja. Sama. Kalau gitu dapat pahala ziarah dua-dua. Dapat pahala ziarah dua-dua kan. Perlu tak masa kita sebelum baca Fatihah tu yang biasalah susah ila ruhi almarhum almarhumah. Perlu baca. Baca boleh, tak baca pun boleh. Sebab apa yang kita nak baca, apa yang dalam hati kita, Allah sedia tahu. Kan? Tapi kalau nak baca, lagi bagus. Dapat pahala. Kan? Tak baca pun bagus. Kan? Sebab Allah pun tahu. Kan? Yang penting baca. Jangan tak baca. Yang penting, hadiahkan Fatihah. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Sampai pun. Saya dah lama perasan. Tak ada ni kan. Okey, tak apa. Okey je Tentang apa lagi agak kita? Tentang doa. Tak. Wirid apa semua tadi tu menghadap muka mak kita kan. Doa pusing. Pusing. Ambil makam Rasulullah. Kalau kita doa menghadap makam kan kena kena pukul lah. dengan polis. Macam tu cara dia. Itulah. Terima kasih Tok, tolong ingatkan kan. Itulah kita kan. Dan doa, beri salam boleh. Sebab haram berdoa depan kubur. Kan? Doa tu seolah kita minta, nak minta dengan siapa tuan-tuan? Dengan Allah. Sunatnya dengan apa tuan-tuan? Kiblat. Kalau kita ngadap kubur, macam kita berdoa dengan ahli kubur. Ni. Kan? Itu. Kan? Satu Memang kalau makam Rasulullah tu kena ya. Kena kejar, kena marah kan. Satu hari umum mahjan. Boleh lagi tuan-tuan? Tak payahlah simpan dah kan. Tuan-tuan penat, saya pun dah penat. Tak apa tok dah lah. Kan?
Kita simpan cerita Ummu Mahjan. Ada satu kisah nama dia Ummu Mahjan. Siapa Ummu Mahjan? Siapa Ummu Mahjan? Kenapa kita nak cerita? Siapa dia? Apa cerita dia? Apa kaitan dia dengan Rasulullah? Apakah kisah dia? Kita akan sambung pada episod akan datang. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan tak banyak sikit kita dapat memberi pencerahan atas kekeliruan kita. Mungkin saya tak kata mungkin mudah-mudahan dapat mencerahkan sedikit daripada kekaburan kita, daripada persoalan kita. Yang baik-baik belaka semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang silap, yang salah kerana kelemahan dan kejahilan diri saya. Sebenarnya saya segan dengan tuan-tuan nak bercerita. Tuan-tuan lagi arif daripada saya ni. Sahabat saya Jidin lagi arif daripada saya ni kan. Tapi apakan daya, amanah, saya cubalah seberapa mampu. Tengok janggut pun saya takut. Segan dah saya kan. Adalah tuan-tuan kata sambung pula liang kan. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.